Hai geng, tolong bagi tekan apaan tolong subscribe aku punya je ni, tekan button merah ni. Okey. Tahniah kepada negeri Kelantan. Negeri Kelantan telah menjadi negeri paling bahagia ni. Negeri Kelantan telah menjadi negeri paling bahagia dalam dunia ni. Negeri paling bahagia dalam dunia ni. Negeri lain tak dapat. Negeri Kelantan paling bahagia, ceria, gembira. Baru-baru ini saya ada pergi ke Kelantan dan bersama dengan seorang rakan, dan saya mendapat sendiri dapatan yang saya dapat daripada pemandu teksi. Saya tanya dia tentang bagaimanakah keadaannya sekarang ni, okey ke di bawah tadbiran kerajaan PAS ni apa semua, dan dia memberikan satu jawapan yang bagi saya sangat terkejut. Sebab apa saya terkejut, Tok T? Sebab dia kontra lagi sekali dengan satu keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tentang tahap kebahagiaan, dan Kelantan ni berada di tempat yang kelima, top 5, jauh meninggalkan Selangor dengan markah dia 7, saya ingat. Terengganu ni atas sikit, 7.5 ke 7.2. Selangor dapat markah 5 markah, jauh meninggalkan. Dan dia menggunakan keputusan itu sebagai seolah macam dia menjaja cerita tu, seolah macam rakyat Kelantan ni sebenarnya happy je. Rakyat Kelantan ni sebenarnya bahagia. Tadi Tok T baru saja bagi tahu saya dan juga pendengar kita penonton ni, Tok T baru balik Kelantan. Dan saya pun pergi Kelantan, dan saya rakam video tu tentang pemandu teksi tu yang cakap sebaliknya, macam tak happy, tak seronok. Jadi pada pandangan Tok T lah, adakah benar-benar rakyat Kelantan ni happy dengan apa yang berlaku sekarang ni? Sebab Tok T pun orang Kelantan kan? Dia sekarang ni Zek, yang betul-betul happy, bahagia dan rasa terhibur hidup di Kelantan ni hanya para wakil rakyat, terutama wakil rakyat PAS, Menteri Besar, Timbalan dan para exco. Itu aja yang happy, yang rasa bahagia. Sebab mereka mendapat apa yang mereka kehendaki. Yang sebelum ini mereka tak dapat sebelum mereka menjadi wakil rakyat dan juga exco dan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan daripada rakyat marahan, bukan daripada rakyat bawah, tetapi ukuran kebahagiaan itu diri mereka sendiri. Kenapa tidak? Mereka setiap tahun sekali ada peruntukan untuk melawat ke luar negara, cuma terhenti 2 tahun lepas apabila COVID. Ahli-ahli majlis juga ada peruntukan untuk melawat ke negara, ke Jepun, Turki, India, Pakistan dan sebagainya. Malahan mereka berebut-rebut untuk membuat lawatan. Kalau Majlis Daerah Pasir Mas misalnya, tahun ini melawat ke Jepun, Majlis Daerah Pasir Putih akan buat lawatan ke Turki. Tahun depan pula, kalau Majlis Daerah ini melawat ke Itali, Majlis Daerah lain pula melawat ke Sepanyol. Jadi itu menunjukkan kebahagiaan yang mereka jadikan indikator, menyatakan bahawa Kelantan ini bahagia. Yang bahagia sebenarnya ialah para wakil rakyat dan pemegang jawatan dalam kerajaan, tetapi bukan rakyat. Apa bahagianya rakyat kalau buka paip yang keluarnya air yang kotor, air yang berbau, air yang berwarna? Apakah bahagianya rakyat kalau air Sungai Kelantan bermula di hulu sampai di Kuala jadi kuning pekat macam nak air teh tarik? Apakah bahagianya rakyat kalau memiliki tanah hanya sejengkal, 2 jengkal, tetapi setelah diusahakan kemudian dirampas? Apa yang berlaku di atas Palu? Perampasan tanah penduduk di situ. Apakah itu kebahagiaan rakyat? Dan apakah dikatakan bahagianya rakyat apabila beribu-ribu hektar tanah telah diberikan kepada orang asing kononnya untuk membangunkan ladang Musangking? Rakyat negeri Kelantan sendiri terpaksa berhijrah keluar mencari makan di Kuala Lumpur, Selangor, Singapura, Sabah dan Sarawak, kerana tidak ada mata pencarian di negeri Kelantan. Apakah itu boleh dikategorikan sebagai rakyat yang bahagia? Jadi bagi saya, data ataupun indeks yang diperoleh itu hanya satu rekaan mereka sendiri yang tidak berasas kepada fakta dan realiti yang sebenarnya. Jadi untuk menunjukkan bahawa rakyat Kelantan ini sudah bahagia dan sebagainya, maka dibuatlah
ciptaan-ciptaan yang sedemikian rupa. Kononnya kata satu orang exco, tanah di Kelantan masih lagi meliputi 53% hutan. Betul. 53% hutan, betul. Soalnya sekarang ini, tanah yang kamu majukan itu, berikan kepada pengusaha itu, apakah ia memberi pulangan balik pada rakyat Kelantan? Itu yang perlu kita fikirkan. Bukan soal bumi Kelantan terselamat dan kita nak menyatakan itu satu kebaikan pada rakyat Kelantan. Tidak. Kalau kita ada lebih daripada 56% atau 70% ke hutan, tapi tidak memberi manfaat kepada rakyat Kelantan, tidak berlaku pencemaran, itu boleh dikatakan kebahagiaan. Tapi ini tak boleh. Rakyat Kelantan melalui dana rakyat dapat RM250 setahun sebagai dividen apa saham mereka. Itu pun berapa orangnya tak sampai saya rasa jumlah peserta lada rakyat 10,000. Saya rasa tak sampai. Jadi macam mana kita nak boleh menerima dan mengakui bahawa rakyat Kelantan sekali sedang bahagia. Tapi sebenarnya saya nak tegaskan lagi yang bahagianya ialah Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, para exco, wakil rakyat. Tak kira wakil rakyat UMNO dan PAS, semua rasa bahagia. Sebab apa? Wakil rakyat selepas 5 tahun dapat kereta baru. Selepas 5 tahun dapat kereta baru. Selepas 5 tahun dapat kereta baru. Di samping kereta yang diberi kerajaan itu, mereka dapat pula kereta yang dapat secara mungkin adalah inverted comma tidak halal ke apa sebagai hadiah dan sebagainya. Sebab orang Kelantan ni Zaid, dia suka kepada trend. Satu masa dulu orang-orang Kelantan ni, baik orang wakil rakyat dan orang kaya, peniaga emas dan sebagainya, dia suka kepada Pajero. Semua orang Kelantan ada Pajero. Lepas tu Helat. Sekarang ni apa tahu? Welfare dengan Alphard. Wakil rakyat di Kelantan tu saya dapat mengesahkan tak lebih tak kurang daripada 10 orang memiliki welfare atau Alphard. Ini kegilaannya. Selepas Mercedes welfare atau Alphard. Kononnya kalau aku tidak ada welfare, hanya Mercedes saja tak cukup, tak bahagia. Jadi sekarang ni kebahagiaan itu hanya kepada para pemimpin, tapi bukan rakyat. Bukan rakyat. Cuba Z pergi ke Kelantan, masuk dalam pasar Siti Khadijah. Berapa ringgit seorang dia orang dapat satu hari berniaga. Bahagia kan macam tu? Jadi kalau kita nak retorik, nak menipu rakyat, nak memperdayakan rakyat, rakyat tu dia nak bahagia tu, dia nak ceritakan kepada rakyat di luar, rakyat Kelantan di luar. Tapi rakyat di dalamnya tidak akan accept, tidak akan menerima kebahagiaan yang seperti mana yang disebutkan oleh ataupun data yang diberikan oleh PAS itu. Itu adalah bohong. Ya, nampaknya sangat berbeza corak pemerintahan almarhum Tuan Guru Nik Aziz dengan yang terbaru ini sangat berbeza. Jauh berbeza sama sekali lah. Kalau dulu almarhum Tuan Guru Nik Aziz ni dia memberikan kepercayaan penuh kepada Husam, contohnya Datuk Usam. Dan Datuk Usam pula seolah sekarang ni ketika almarhum sudah tiada, Datuk Usam ni disisihkan, dipinggirkan dan sebagainya lah. Itu ada perkara-perkara yang saya ingat lagi, kena paksa bertanding di Putrajaya, kalah dan sebagainya. Ini antara yang nak mematikan politik Datuk Usam. Jadi sekarang ni di Kelantan ada satu gerakan yang dikenali sebagai Save Kelantan. Save Kelantan yang mungkin memang saya ingat diketuai oleh Datuk Usam. Saya tak kesempatan lagi nak bersama-sama dengan dia. Jadi pada pandangan Tok T, gabungan yang Datuk Usam buat ini sama dengan UMNO contohnya, UMNO Kelantan ni, apa pandangan Tok T? Dia maksud kalau berlaku gabungan lah di antara Save Kelantan dengan UMNO dan parti-parti lain adalah tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan politik yang ketara. Maksudnya ia tidak bertolak daripada Husam tu nak jadi menteri besar, nak jadi menteri kan, tidak. Kalau dia buat dan kalau jadi adalah atas satu nawa itu saja, iaitu untuk menyelamatkan keadaan negeri Kelantan yang telah dijajah oleh bangsanya sendiri dan juga menyelamatkan rakyat Kelantan yang masih daif kehidupannya berbanding dengan negeri-negeri lain. Itu tujuan sebenarnya. Kalau orang mengatakan bahawa kalau Husam nak jadi menteri besar, tidak. Saya tidak fikir begitu. Tapi kata atas kesedaran beliau betapa ruginya Kelantan diperintah oleh partinya dulu itu, maka beliau bertindak menggerakkan satu gerakan Save Kelantan NGO untuk memberi kesedaran agar melakukan perubahan kerajaan dalam pilihan yang akan datang. Jadi untuk mencapai itu maka beliau terpaksa mencari jalan lain. Dia tahu Save Kelantan itu sendiri, Save Kelantan tidak sebuah parti politik, maka dia tidak boleh
bukan soal bertanding. Dia tidak mampu untuk menumbangkan kerajaan Kelantan, kecuali kalau beliau terpaksa bergabung atau berpakat dengan BN, dengan PH dan dengan parti-parti lain. Itu matlamat usamanya. Kalau dia nak jadi menteri besar, tidak timbul soal nak jadi menteri besar dan jadi menteri. Tapi atas kesedaran untuk menyelamatkan Kelantan. Beliau kebetulan ada pengalaman dan mengetahui maklumat. Berhubung dengan kepincangan Kelantan, ada pengalaman dan mengetahui maklumat. Berhubung dengan kepincangan, kelemahan dan penyelewengan yang berlaku di Kelantan. Jadi, kerana itulah beliau membuat pendedahan untuk memberi kesedaran agar menolak kerajaan yang ada sekarang ini. Itu apa yang saya lihat yang sedang dilakukan oleh Islam. Tetapi bagi saya, secara peribadi, saya tidak bermusuh dengan PAS. Saya tidak bermusuh dengan parti politik. Tapi saya sendiri tidak berkenan dengan beberapa orang pemimpin yang ada dalam PAS. PAS boleh diselamatkan dengan syarat mereka sedia menukar 70% pemimpin yang ada hari ini. Pemimpin yang tidak ada motivasi, pemimpin yang tidak ada idea, pemimpin yang mementingkan kepentingan diri, pemimpin yang membolok harta, tidak perlu lagi berada dalam PAS. Kalau pemimpin ini terus berada dalam PAS dan diberi peluang bertanding dan kalau menang terus menjadi kerajaan, maka keadaan Kelantan makin teracang dan rakyat terus akan tertindas daripada merasai kenikmatan hidup seperti negeri lain yang kita saksikan sekarang ini. Itu di antara tujuan dan matlamat Syekh Kelantan. Jadi kalau dia bergabung dengan UMNO ataupun dengan PH, dengan mana-mana parti lain, tidak merupakan satu kesalahan kerana niatnya adalah untuk menukar kerajaan Kelantan ataupun mengislahkan kerajaan Kelantan yang ada ini yang pada matanya telah terlampau memudaratkan keadaan negeri dan telah meletakkan rakyat dalam keadaan yang seperti dizalimi. Daripada setengah sudut jelas penzaliman ini berlaku di Kelantan. Apabila para peneroka tanah haram yang telah menguasai tanah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba tanah bertukar hak milik dan mereka tidak diberi papas saya setimpanya. Apakah itu tidak dikatakan zalim? Kita jangan merasa takut untuk menyatakan zalim kerana ianya dilakukan oleh parti yang bernuasakan Islam. Parti yang hanya menggunakan Islam, kita berhak untuk melihat itu sebagai satu kezaliman dan bertindak untuk memperbetulkannya. Itu keadaan Syekh Kelantan yang saya lihat pada hari ini. Tapi Syekh Kelantan... Macam mana geng? Negeri paling bahagia Londonia ni. Orang baling kan, kalau macam aku, orang baling kadang-kadang kami bercakap dalam keadaan tarik. Kami tarik, macam perkataan tu kami akan tarik panjang-panjang. Kan? Jadi yang Kelantan ni dia dah jadi negeri paling paling bahagia ni Londonia ni. Kelantan. Kan bahagia, buka palapai ayat oren. Kan dapat 400 juta pimpinan je lah senang. Rakyat malah cakap tapi rakyat boleh fikir ni hari apakah kebahagiaan, kesenangan yang rakyat Kelantan boleh nikmati. Jadi fikir-fikirkanlah demi kebaikan adik-beradik hang, cucu hang, pak hang, mak hang, tok hang, saudara-saudara hang yang duduk di Kelantan. Kita kali ni kena tolak Barisan Nasional, kena tolak Perikatan Nasional, kena tolak Pejuang dan Warisan. Tegakkan keadilan parti, keadilan rakyat. Kita nak tegakkan keadilan, kita nak buang sistem-sistem lama yang menguntungkan esko-esko menteri-menteri yang menguntungkan ahli-ahli parlimen ni. Jadi fikir-fikirkanlah, kita nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tak teruji lagi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim dia jadi menteri sebelum 1998. Dia jadi menteri, result yang terbaik, ada hasil yang terbaik. Jadi fikir-fikirkan demi anak-anak cucu-cucu kita. Hutang negara kita teruk tau. Inflasi ni, mata wang kita jatuh disebabkan UMNO.
UMNO dah perintah Malaysia dah berpuluh tahun. Daripada dulu mata wang kita dengan mata wang Singapura RM1 kira $1 hang RM1 kita sampai tahap ni RM4. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.